من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أجب دعواتنا وثبت حجاتنا واهدد قلوبنا وسدد لساننا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dengan hati yang khusyuk dan tawaduk, kami mohon taufik dan hidayah-Mu dalam perbincangan dan permusyawaratan kami. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar lagi lurus, jalan yang Engkau ridai. Hujanilah kami dengan sifat kemurahan-Mu agar nikmat dan rahmat-Mu yang tak terhingga. Makmurkanlah negara kami, kurniakanlah keamanan dan kesentosaan agar dapat kami menjalani hidup dalam mencari keridhaan-Mu di dunia dan akhirat. Ya Allah, lindungilah kami dari kesalahan dan kesilapan dalam mengambil sesuatu keputusan dari permusyawaratan kami, dan hindarkanlah kami dari sebarang bentuk kezaliman dan penyelewengan dalam tindak tanduk kami agar kami terpelihara dari kemurkaan-Mu selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu Bagaimana kita sedia maklum pada 18 Mac 2020 satu yang menghormat Perdana Menteri Malaysia dan Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Yassin telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Majlis Perkhidmatan Negara mengenai penularan wabak COVID-19 dan telah berkuat kuasa di bawah Akta Pencegahan dan Penyakit 1988 dan Akta Polis 1967 di seluruh Malaysia termasuk di daerah-daerah dalam negeri Selangor. Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan ini pada 18 Mac hingga 7 Mac 2020 adalah pasal 1 April 2020 hingga 14 April 2020 pasal 2, 19 April 2020 hingga 28 April 2020 pasal 3, 9 April hingga 12 Mei 2020 pasal 4. Semua aktiviti di bawah pentadbiran BKJ termasuk kompleks Menteri Belah, kompleks perniagaan, hiburan, gerai makan, tepi jalan, kenderaan saji putra, terjadi beredar, pasar malam, pasar siang, pasar tani dan bazaria telah ditutup sepenuhnya. Perintah larangan tersebut juga meliputi aktiviti keagamaan, bukan sosial dan budaya. Pengecualian kepada arahan ketentuan ini hanya diberikan pada premis yang terlibat kepada perkhidmatan penting negara iaitu essential services dan pasar raya, pasar awam dalam bangunan, industri, kedai runcit, kedai serbanika, aktiviti perniagaan seperti restoran, pusat penjaga dan medan selera hanya perkhidmatan pandu lalu, penghantaran dan bawa pulang saja dibenarkan. Untuk maklumat, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan Perintah Kawalan Pergerakan Syarat Dipasuan berbuat kuasa, DKJ telah membuka operasi sirih gerakan COVID-19
ketatkan Sungai Dui Hulu Langat, 7 kampung itu Kampung Batu 21 hingga Batu 24, Kampung Demi, Kampung Orang Asli Paya Lebar dan Kampung Orang Asli Sungai Gabai yang bermula pada 30 Mac hingga 13 April 2020. Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat 4 Mei 2020 hingga 12 Mei 2020 Pasal 1, 13 Mei 2020 hingga 9 Jun 2020 Pasal 2. Kerajaan Negeri Selangor telah memperkenalkan pindaan Standard Operating Procedure SOP bagi penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di 4 Mei 2020 hingga 12 Mei 2020 Pasal 1, 13 Mei 2020 hingga 9 Jun 2020 Pasal 2. Bagi PKPBD yang berkuat kuasa pada 4 Mei 2020, senarai khidmatan sektor yang diubah sesuai adalah restoran, edan selera, gerai makan, berkumpul, kios digunakan beroperasi 7 pagi hingga 7.10 malam. Khidmatan pandu lalu, penghantaran dan bawa pulang saja dibenarkan. Kerajaan Negeri Selangor juga tidak membenarkan makan minum PPM selain itu mengikut ketetapan MKM. Penggunaan topeng muka adalah diwajibkan. Manakala peniaga tidak berpremis termasuk biaya berjalan dan truk saja, truk hanya dibenarkan untuk beroperasi selepas 12 Mei 2020. Prosedur operasi standard SOP tapak pembinaan skala besar projek pembangunan itu kerja tanah, pihak perunding pemaju dalam mengemukakan surat permohonan berserta barangki notis memulakan penyambungan kerja tanah pada Jabatan Kejuruteraan PKJ. Industri pembinaan dibenarkan beroperasi pada kadar maksimum, tetapi syarikat harus menyediakan pelan tindakan keselamatan kawalan penularan wabak COVID-19. Manakala prosedur operasi standard SOP tapak pembinaan di projek pembangunan, pihak PSP pemaju belum mengemukakan surat permohonan rasmi kepada Jabatan Kawalan Pembangunan PKJ. PKJ turut memaklumkan bahawa operasi khidmatan bas percuma bas Mat Selangor di kawasan pentadbiran Majlis Bandaran Kajang kembali beroperasi pada 6 Mei 2020 hingga Rabu. Laluan KJ 013 bas, KJ 02 bas, KJ 03 bas dan KJ 04 bas. Pada 12 Mei 2020, susulan pelanjutan PKPD sehingga 9 Jun 2020, Kerajaan Negeri Selangor telah membuat pengumuman semula restoran dibenarkan beroperasi sepenuhnya, termasuk makan dan minum di dalam premis dari 7 pagi hingga 10 malam, tertakluk pada kemampuan penjarakan sosial dan mengamalkan kebersihan diri. Hanya taman permainan bersaiz kecil dan taman komuniti dalam taman perumahan saja dibenarkan untuk aktiviti riadah atau rekreasi dari jam 7 pagi hingga 7 malam. Aktiviti pendakian dan kemahan masih tidak dibenarkan. Sebarang bentuk aktiviti atau perkara lain adalah kekal bertakluk seperti yang digariskan dalam tata cara operasi piawai SOP yang disediakan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Kerajaan negeri juga menyarankan agar agensi termasuk pihak berkuasa tempatan dalam melaksanakan perkhidmatan secara atas talian online bagi mengurangkan pergerakan dan sentiasa mengamalkan penjarakan sosial. Oleh yang demikian, MPKJ proaktif melaksanakan arahan perkhidmatan keselamatan dan kebersihan demi memastikan kesejahteraan pelanggan yang berurusan di dalam kawasan pejabat majlis. MPKJ turut melaksanakan aktiviti seperti penguatkuasaan, pematuhan keselamatan premis perniagaan, sanitasi awam dan aset-aset majlis, kawalan keselamatan dan kebersihan di pasar awam MPKJ dengan bekerjasama agensi-agensi daerah seperti Polis Daerah Kajang, IPD Kajang, Jabat Tanah Daerah Ulangan, Jabat Kesihatan Daerah Ulangan, Jabat Kebajikan Masyarakat Daerah Ulangan dan beberapa agensi lain. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli majlis, ketua-ketua jabatan dan juga pegawai, kepada semua warga kerja MPKJ di atas kerjasama dan komitmen pada majlis khususnya di dalam merealisasikan segala perancangan dan program majlis. Segala pencapaian dan kejayaan pastinya menuntut komitmen yang jitu dan pelaksanaan sistem penyampaian melalui sistem yang berkesan dan semangat kerja berpasukan di
jumlah kes terkumpul 4,064 kes melibatkan 2 kematian. Jumlah kes JG diulang dalam pengurangan sebanyak 11.5% pada tahun 2020 berbanding 2019, iaitu sebanyak 4,593 kes dengan 5 kematian pada minggu April ke-18. Kes terkumpul di bawah pentadbiran MPKJ sehingga 2 Mei 2020, iaitu April 18, telah merekodkan sebanyak 3,165 kes dengan 2 kematian. Bagi keseluruhan jumlah lokaliti wabak di bawah pentadbiran MPKJ adalah sebanyak 53 lokaliti, dan dari jumlah tersebut terdapat 4 lokaliti hotspot merangkumi Don Kajang 2, Don Sungai Ramal 1, Don Balakong pun tak ada, Don Sungai Tur pun tak ada, dan Don Sungai ada 1. Untuk kes daftar mingguan demam denggi di bawah pentadbiran MPKJ sehingga 2 Mei 2020 adalah sebanyak 110 kes. Jumlah keseluruhan lokaliti wabak di bawah selian MPKJ ekosistem dalam Don Kajang, Don MPP 3, 9, 10, 11, 13, 14 dan 15 adalah sebanyak 17 lokaliti. Banyak 2 hotspot banyak hotspot 2 tidak terkawal 2, terkawal 13 dan lokaliti baru tidak ada yang didaftarkan. Jabatan Perkhidmatan dan Perbandaran dan Kesihatan telah menyediakan laporan infeksi Dewan dan Kesihatan Majlis, tandas, taman permainan, bantuan logistik, tong sampah, kenderaan jabatan, pemantauan kerja-kerja KEB, pemantauan pasar, infeksi janpas, pasar awam, in-house, pasar awam, kontraktor pasar, medan selera, operasi bersepadu di infeksi interagensi, masjid dan surau, dan pemantauan kontraktor PCO. Bagaimana dia ditunjukkan. Jabatan Kelesinan dan Penjaja MPKJ. Semasa tempoh PKP dilaksanakan, pelbagai tindakan telah dilaksanakan oleh Jabatan Kelesinan dan Penjaja MPKJ. Antara tindakan yang dilaksanakan adalah tindakan penguatkuasaan pematuhan PKP terhadap premis perniagaan. Sebanyak 8,415 pegangan data Kelesinan yang diserahkan pada Perintah Kawalan Perniagaan PKP kepada Majlis Perundang Negara bagi penubuhan tim perancang Tabletop Exercise TPX yang melibatkan 3 mukim, mukim Kajang, mukim Kajang, mukim Sunyi dan mukim Peranang. Pakej Rangsangan Selangor prihatin menangani kes COVID-19 negeri Selangor yang melibatkan serahan maklumat peniaga penjaja kecil berlesen bagi tahun 2020 di Majlis Kebenaran Kajang. 1,879 peniaga telah membuat permohonan, 1,795 telah diluluskan, manakala 1,185 masih dalam tindakan. Jabatan Kelesinan dan Penjaja MPKJ menyediakan platform bagi pendaftaran pengantaran makanan bukan e-hailing dengan kerjasama bahagian teknologi maklumat. Terima 86 permohonan, 54 berjaya, 32 gagal. Menyediakan juga platform bagi pendaftaran pengusaha makanan yang berlesen dengan MPKJ dengan kerjasama bahagian teknologi maklumat MPKJ. Majlis Syarat Kerajaan Negeri ke-13/2020 bertarikh 11 April 2020 meluluskan pelaksanaan Selangor Agro Market SAM Pasar Segar Terkawal di laman niaga komuniti Bandar Baru Bangi. Ulangan dan selaras dengan keputusan Majlis Keselamatan Negara bertarikh 30 Mac 2020 untuk membenarkan Lembaga Pemasaran Perdana Persekutuan membuka 97 pasar segar terkawal di seluruh negara bagi membantu penduduk kawasan setempat. Jabatan Kelesinan dan Penjaja MPKJ turut menerima permohonan lesen atas talian. 15 permohonan baru direkodkan, 14 permohonan baru lesen anjing, 21 permohonan baru lesen trap, 1 permohonan lesen anjing. Jumlah kutipan hasil lesen adalah trap 13,435, anjing RM Malaysia 970, jumlah RM Malaysia 14,405. 500 keping notis langkah telah diedarkan kepada premis-premis yang berlesen bermula 6 Mei 2020. Selangkah yang diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri Selangor pada 5 Mei 2020 bertujuan membantu dalam konteks tracing, konsep asas untuk memautomasi pendaftaran individu yang memasuki satu premis dengan mudah dan pantas. Tidak perlu menggunakan pen dan kertas
menyewa premis dan tapak. Peniaga yang dibenarkan menjalankan operasi perniagaan adalah pasar awam dan premis yang menjual barangan keperluan harian. Selain itu, premis makanan hanya dibenarkan untuk jualan berbungkus sahaja. Ramai 51 orang bagi tangan JPPH MPKJ terlibat dengan kerja-kerja pemantauan pasar dan premis milik MPKJ. Pada 25 Mac 2020, notis arahan MPKJ dikeluarkan bagi penutupan operasi perniagaan bagi kios dan kios mikro mara MPKJ ini berjaya. Langkah-langkah pencegahan COVID-19 telah diguna pakai di setiap premis MPKJ dengan waktu operasi bagi setiap pasar awam bermula pada jam 6 pagi hingga jam 1.30 hari. Pada April 2020, notis arahan MPKJ dikeluarkan bagi penutupan premis gerai makanan di dalam kawasan pasar. Pada 16 April 2020, notis arahan MPKJ dikeluarkan pada semua premis meliputi medan selera, gerai UPEN dan gerai PLB supaya tidak menjalankan operasi perniagaan kecuali pasar awam saja yang dibenarkan beroperasi. Pada 8 April 2020, pihak Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan SUK Negeri Selangor telah memberikan banting bagi makluman peniaga dan orang awam berhubung langkah-langkah pencegahan wabak COVID-19 di semua pasar awam. Penutupan operasi pasar adalah pada setiap hari Isnin bagi memberi laluan kepada kerja-kerja sanitasi oleh Jawatan Perkhidmatan Kebadan dan Kesihatan JPPT NTT. Pasar-pasar yang dipantau dan dikawal sedia oleh Pasar Kajang pasar-pasar yang dipantau dan dikawal sedia ialah Pasar Kajang, Pasar Sungai Cuak, Pasar Seksyen 1 Bandar Baru Pagi, Pasar Santek, Pasar Semenyih dan Pasar Kampung Baru Semenyih. Pemantauan ini melibatkan kerjasama JPPK MPKJ dan pihak kesatuan. Jabatan Kawalan Bangunan MPKJ. Jabatan Kawalan Bangunan MPKJ telah melaksanakan pemantauan 26 lokasi di tapak bina. Pemantauan secara rondaan bertujuan untuk memastikan tapak binaan tersebut mematuhi arahan PKP. Pemantauan dijalankan pada setiap hari sepanjang arahan pematuhan PKP dari Majlis Keselamatan Negara. Maklumat lanjut boleh disemak melalui Jabatan Kawalan Bangunan MPKJ. Jabatan Perancangan Pembangunan MPKJ pada 7 Mac 2020, di Dewan Seri Cepaka telah diadakan program menjahit beg menggunakan banner hitam semula melibatkan seramai 40 orang penduduk kawasan Tun MPP 9 dan Tun MPP 10. Ini adalah inisiatif di bawah Lokal Agenda 21. Jabatan Penguatkuasaan MPKJ kita dimaklumkan sejurus selepas pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada 8 Mac yang lepas, pihak Jabatan Penguatkuasaan telah menumpukan tugas ke arah pematuhan PKP selaras dengan arahan Majlis Keselamatan Negara dan pihak kerajaan negeri. Ketika PKP ini tugasan dan approach yang dijalankan adalah kepada nasihat dan teguran bagi memastikan operator dan pengusaha premis faham dengan arahan yang dikeluarkan. Tumpuan adalah lebih kepada pematuhan jarak sosial dan galakkan pemakaian topeng muka dan penggunaan sanitizer. Setelah tamat tempoh PKP 1, maka jabatan telah memulakan tindakan penguatkuasaan ke atas premis yang engkar dan gagal memperoleh kelulusan beroperasi daripada pihak MITI. Beberapa premis dan kilang telah ditutup kerana masih beroperasi tanpa kelulusan MITI dan beroperasi di luar tempoh yang dibenarkan. Pihak jabatan juga turut membantu pihak PDRM dengan menjaga 7 sekatan jalan raya dan tugasan telah dipecah pada 3 shift untuk tempoh 24 jam. Tindakan sitaan yang tegas telah dimulakan pada PKP 3 dengan tumpuan kepada premis warga asing, khususnya kedai runcit yang dimonopoli oleh warga asing. Sejumlah 36 premis warga asing telah disita atas pelbagai kesalahan dan 20 daripadanya telah diarah tutup kerana tidak mempunyai lesen perniagaan yang dikeluarkan oleh pihak MPKJ. Sehingga kini, pihak jabatan masih lagi meneruskan tindakan operasi ke atas kedai milik warga asing yang beroperasi atau memajak lesen dari warga tempatan. Perundaan secara bersama dengan pihak PDRM dan ATM juga KPDN SUP dilihat sebagai platform terbaik untuk menggempur premis-premis warga asing yang beroperasi dalam kawasan MPKJ.
Korporat dan Pembangunan Masyarakat MPKJ telah menerima sumbangan daripada pelbagai pihak untuk penggunaan pihak frontliner MPKJ dan bantuan kemanusiaan. Antaranya pada 3 April 2020, sumbangan 1000 kotak sabun antibakteria daripada syarikat Wipro Unza Malaysia yang disampaikan oleh Tan Meng Guang, Ketua Pembuatan Kilang Pengilang, dan Encik Lau Cheng dan Pengilang Encik Lau Cheng Heng, Ketua Pembuatan Kilang Wipro Malaysia. Turut hadir yang berhormat Tuan Eng Zihan, Pengurusi Jawatan Kuasa Tetap dan Tempatan Pengangkutan Awam dan Pembangunan Kampung Baru. Pada 15 April 2020, sumbangan untuk muka daripada CEO LYL Group. 18 April 2020, bantuan barang keperluan misi bantuan COVID-19 KPKT Yayasan Food Bank Malaysia MPKJ. 45 buah keluarga B40 di Sungai Lui, Batu 1 Langat telah menerima sumbangan tersebut. 6 Mei 2020, sumbangan bubur lambuk dan kurma kelab sukan dan kebajikan KSK MPKJ bagi petugas frontliners COVID-19 MPKJ. Selaras arahan kerajaan bagi amalan norma baru sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat diubah suai, Majlis Kebenaran Kajang ingin menyeru agar orang awam termasuk pihak peniaga dan pengusaha industri komersial mengamalkan kebersihan diri, pemakaian cair pensanitasi tangan hand sanitizer, memakai penutup hidung dan mulut, face mask, serta jarakkan diri ini social distancing anda dari orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Pada premis dan industri diminta untuk menggunakan sistem pendaftaran keluar masuk, iaitu inisiatif Kerajaan Negeri Selangor aplikasi Selangkah bagi melindungi premis, pelanggan dan membantu pasukan Barisan Hadapan Selangor lumpuh COVID-19. Alhamdulillah, kita semakin menghampiri penghujung Ramadan. Semasa ini saya di seluruh warga kerja Majlis Kebenaran Kajang mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Juga saya menyebutkan isu penyelenggaraan saliran air yang mengakibatkan banjir dalam surat Majlis Kerajaan Negeri MMKN 17/2020 pada 6 Mei 2020. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri mengambil maklum mengenai isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tuan Engineer Ilham bin Hashim berhubung keperluan kebenaran operasi kepada syarikat penyelenggaraan lantikan Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor JPS dan pihak berkuasa tempatan sepanjang tempoh PKP bagi menyelenggara saliran air secara berkala bagi mengelakkan banjir kilat seperti yang berlaku pada sepanjang minggu lepas berikutan hujan lebat. Sehubungan dengan itu, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bersetuju agar JPS dan PBT meneruskan penyelenggaraan berkala bagi semua perkhidmatan pembersihan sekitaran agar masalah berkaitan tidak berulang. So, jadi kita kena ambil perhatian peranan yang telah dibuat oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Okay, kita terus pada agenda seterusnya, pengesahan minit mesyuarat. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Yang Ketua, Yang Hormati Ketua Melayani Ketua, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ahli-ahli majlis Kebenaran Kajang. Kita rujuk lampiran A. Lampiran A ialah minit mesyuarat Majlis Kebenaran Kajang Bilangan 2/2020 yang telah diadakan pada 26 Februari 2020 di bilik ini. Dikemukakan pada tuan-tuan dan puan-puan untuk cadangan dan pengesahan mesyuarat. Okey. Puan Rabiah. Kita terus ke lampiran B. Lampiran B ialah laporan mesyuarat Jawatan Kuasa Pusat setempat OSC yang 4 dan 5 2020 untuk makluman.
Okey, seterusnya kita ke lampiran C. Lampiran C ialah laporan mesyuarat tentang kuasa kewangan dengan 3/2020 yang telah diadakan pada 12 Mei 2020. Tuan Pengurus ingat. Mic tu. Dia okey. Kim sila unmute kan speaker dan juga on ke kamera. WhatsApp soalan Kim. Tengah masak ni. Pakai baju hitam. Try. Cuba unmute kan Kim. Dia merah tu, apa? Mute. Kim sila unmute. Okey, dah ni dah. Okey. Okey, dengar. Okey. Dengar. Gambar yang tak ada. Oh. Dengar tak? Dengar. Jelas. Okey, saya gambarkan. Okey, Tuan, setahu saya swasta efektif sudah erti dengan kita punya itu apa? Rate kadar yang terbaru tu. Dan during PKP ini, mereka bila stop kutipan mereka dan bila akan start semula kutipan ini TLK ini tempat letak mereka. Terima kasih. Hello. Ya, miskin. Sila bersabar menunggu jawapan. Okey. Okay. Saya ada berbincang dengan Datuk Yang Ketua. So, dalam mesyuarat Jawatankuasa Kewangan yang akan datang, kita akan bentangkan secara ringkas mengenai operasi sosial efektif. So, secara umumnya dalam perbincangan kami, Datuk mencadangkan supaya operasi penguasaan ni kita jalankan bermula daripada 1 Jun yang akan datang. So secara detail 1 Jun. So detailnya kita akan bincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kewangan yang akan datang dalam bulan Jun nantilah. Okey. Saya ada satu soalan. Kalau sekiranya 1 Jun, tapi PKP is extended to 6 Jun, will there be any implikasi? 9 Jun. 9 Jun, sorry. Tetapi kita dah menerima arahan kerajaan negeri dan pejabat kerajaan telah beroperasi sepenuhnya lah. Jadi kalau dah beroperasi sepenuhnya, mana dah bekerja lah. PKP macam kita buka-buka gerai lah. Walaupun PKP dan rakyat dah keluar dah, makna budak kerajaan tu dia kena bayar lah. Maknanya dia dah mampu keluar, dia mampu bayar. Jadi kita kena mulakan mungkin 1 Jun tu kita boleh buat ketetapan dia kena bayar. Sebab dia dah mula bekerja, dah mula keluar dan dia dah mula ekonomi dah mula bergerak. Kalau dia dah bergerak, kita tak bergerak, kita tak adalah nak bayar gaji dia. Jadi itu kita ambil perhatian guna tu. Mungkin 1 Jun kita boleh buat kuasa. Kita bermula operasi kutipan tetap dia. Satu soalan dengan pengurangan plastik kutipan yang kita hadapi, apa dia punya impacted kepada kita punya kos cabaran yang kita hadapi? Berapa lagi bajet? Berapa bulan? Sebab tiba dalam
nanti kalau Cik Zul ada jawapan dia boleh carilah sekarang. Kalau dari segi sosial efektif, seperti yang saya maklumkan sebelum-sebelum ni, dia punya imbal balik ataupun imbal yang kita dapat, satunya daripada sumber sewaan, yang keduanya sumber perkongsian compound dan juga perkongsian daripada kutipan tempat letak kereta. So akan ada kemungkinan penurunan dari segi kutipan compound dan juga sewaan tu secara detailnya kita akan bincang dalam mesyuarat kewangan nanti, sebab akauntan hasil pun masih dalam cuti, so dia pun tak ada. Encik Zahid tak ada, tapi tak tahu kalau Encik Zul ada maklumat tersebut lah. Tapi kalau tak, dalam mesyuarat atau pasal kecil kewangan nanti kita akan kongsikan secara detail. Tapi secara umumnya itulah sudut-sudut ataupun sumber yang kita kurang yang berkaitan dengan swasta. Mungkin saya rasa bukan ini saja, banyak lagi sumber-sumber lain yang kita kekurangan lah susulan daripada perintah PKP ini. Okey, dalam mesyuarat kewangan nanti kita kira balik betul. Okey. Cik Zul ada ke? Ada. Ya. Berapa? 310,000. Sudah 2 bulan kita hampir setengah juta kehilangan lah. Ya betul 310,000 sebulan. Hampir lebih pada setengah juta lah. Jadi kita kalau nak bayar 1,000 ni pun dah short lah banyak. Mana kita punya pendapatan banyak dah. Kita kena ambil kira. Sebab tuan-tuan dan puan kita kena ambil kira. Kalau pendapatan kita stagnan, increment setiap tahun berlaku. Pada increment tu akan menjadikan kita punya pendapatan, perbelanjaan akan melebihi pendapatan. Kita tengok kalau kita punya pendapatan majlis. Jadi bila dah berlaku ni, dia akan lagi banyak kita punya pendapatan berkurangan. Okey? Satu yang minta maaf. Cuma saya jangkakan dalam PKP ni, mungkin dari segi compound ataupun sebab pematuhan kepada PKP ni PKP berlaku agak, kalau wallahualam lah, kalau kita tengok pada satu sudut yang lain, kita mengharapkan Allah, bukan kita nak dendakan orang kan, mungkin ini merupakan satu hasil yang kita boleh tengokkan, sebab ini banyak berlaku ketidakpatuhan dan juga berlaku terutama macam kita tengok dalam kedai-kedai Aceh yang kita telah laksanakan, ada juga berlaku kita sealkan. Mungkin kita harapkan ada sedikit peningkatan daripada sumber tersebut. Banyak memang. Terima kasih Datuk untuk maklumat. Setakat ni lah yang telah dikenakan compound dan lebih daripada 10,000 tu dah lebih lah. Ini yang datang untuk buat bayaran yang belum. Jangan gaduh. Ini yang datang untuk bayar halangan dan sebagainya. Belum lagi dikenakan kos sitaan untuk tak masuk lagi. So we estimate untuk this PKP time more than 30,000 lah kita collected untuk compound sahaja. Okey, masih tak ciput je lah. Kita PKP lah, mana kita kena terima hakikatnya lah. Harap tahun depan kita perlu kerjasama pada ahli majlis untuk kita buat sedikit adjustment cukai itulah. Kita tidak membeban, tapi kita perlu membuat satu perubahan sebab ini benda lama tu yang kita cadangkan yang lepas. Okey, itu dari segi bajet. Okey, kita teruskan. Okey, baik, seterusnya lampiran D. Lampiran D ialah laporan mesyuarat tentang kuasa perkhidmatan dan teknologi maklumat dengan 3/2020 telah diadakan pada 11 Mac 2020. Seterusnya lampiran E. Lampiran E ialah laporan mesyuarat tentang kuasa infrastruktur bilangan 3/2020 yang telah diadakan pada 17 Mac 2020. Ingat tahun ni. Ini boleh ambil masuk sikit. Okey. Nanti mesyuarat datang kuasa ada lagi. Anda kata
kata kita berlaku lagi PKP ni, kita akan ambil jatuh kata ni, kita akan bersidang mengikut yang penting sajalah. PKP, infrastruktur, kewangan. Kalau berlaku lagi lah, anda kata sebab kita nak mengelakkan pada kita nak mengelak apa ni, kita nak menggunakan SOP ni. Kita akan itulah mana yang penting, teramat penting kita akan ada peraturan yang penting dan kewangan dan beberapa yang kita akan adakan mesyuarat. Yang ada yang kurang kita yang tidak berapa urgent kita tangguh dulu. Ini kita tengok pada 9 Jun dalam keputusan ni. Okey. Aku sih nak tanya sikit. Dalam 2-3 hari hujan lebat, mengakibatkan banyak dampak, bukan banyak dampak pada kawasan saya dan pada teknologi apa yang sudah failure, yang termasuk design station tu. So nak tanya sama ada saya cara bawa sama ada yang kerja masa itu boleh sepatkan. Kita dah uruskan pengarah filter anda dan memudahkan untuk kita membuat pembaikan. Yang bagi Datuk Kursi dan Kami Majlis, untuk makluman malam tadi yang kes jalan untuk di Badan Teknologi Kajang, kita telah melantik kontraktor kecemasan untuk membuat kerja-kerja perbaikan. So hari ini dia akan memotong pokok dulu sebab pokok dia paling bahaya dekat situ. Sebab bawah tu memang dah kosong bawah jalan tu. Dan kita semalam juga, malam tadi juga kita dah buat renovation jalan. So jalan tu kita tutup sebahagian sebab jalan tu memang jalan utama yang digunakan oleh kilang-kilang dan juga perumahan di pas-pas dengan jalan juga. Kita khawatir jalan tu akan runtuh lah sekiranya dilalui oleh kenderaan berat. So untuk itu kita telah membuat kerja diversion jalan yang mana untuk daripada arah Kajang 2 saja boleh melalui jalan tu, dan untuk yang pergi ke daripada Bandar Tek ke Kajang 2 kita divertkan ke jalan yang sebelah sini. So hari ini kita akan maklumkan kepada ada 3 kilang yang terlibat yang perlu menggunakan jalan secara one way lah, jadi tak boleh masuk keluar menggunakan jalan yang sama. Kita akan keluarkan notis lah kepada kilang-kilang tersebut. Okey. Untuk yang Taman Kajang Baru, kita telah laksanakan kerja-kerja pembersihan dan memang ada border besar yang ditapak dan kita dah diamkan temporary. So untuk next step kita akan sedang menyediakan spek sebab tuan tu melibatkan tembok rubber wall yang tinggi juga dalam 3 meter. So kita akan gantikan dengan RC wall yang lebih kukuh. Kita juga dah maklumkan kepada pihak TMP sebab di bahagian atas tembok tu adalah PE substation TMP. So belakang jaga-jaga lah. Semalam pun yang terlibat dengan Bandar Tek tu ada melibatkan banyak kabel-kabel. So kita juga telah maklumkan kepada TMP dan TMP juga berada di tapak Datuk sampai kerja siap semalam. Sebab dia punya kabel tu memang yang very high punya voltage. So TMP pun ada sekali, alhamdulillah ada yang bantu. Okey. Terima kasih. Semua kerja kemasan kita buat. Saya buat ambil kesempatan ini kerana saya nak ucapkan terima kasih kepada Roket kita kepada yang dengan cepat dan sesuatu. Baik. Ada? Ada? Ada lagi? Ya. Ya. Saja secara general, secara umum, sebab mesyuarat lepas dalam ni kita dah ada yang tulis spek buat bulan 4, siap tender keluar bulan 2, bulan 3, siap kerja bulan 5. Jadi nak tahu terus terang impact PKP ni, adakah perubahan ini akan berlaku ataupun still sama daripada segi laporan dalam ini? Memang terdapat sedikit masalah sebab berdasarkan apa yang Datuk NQ
perubahan. Ya, jadual tender pun memang berubah sebab kita yang untuk Maris, kita hari tu memang tak sempat sebab 18 tu dah apa ni, PKP. So, kita baru keluarkan ini kan, yang Maris lah. Okey lah, kita Sabia ada tambahan. kita teruskan. Kita dah proses kan, dah mula kan. Kita dah mula. Kerja kita dah mula lah. Ni dah raya pula. Itulah. Tak raya lah, insyaAllah. Okey. Okey, apa lagi ya? Okey, kita seterusnya. Baik. Baik. Okey, seterusnya lah. Lampiran dia. Lampiran dia ialah laporan surat kuasa ingin bandar bilangan 3 2020 yang telah diadakan pada 13 Mac 2020. Okey. Fungsi. Ya. Saya tekan kepada muka surat yang kelima ini. Surat muka surat senarai entiti dengan entiti. Surat. Surat 5. Al-Quran. So, kita mana? Ni. Bintang mata. Dan Nombor bilangan yang di 18, 19, 20, 21 yang mana kalau TPP Dewan Hadap bilangan pekerja tidak mencukupi, pekerja tidak melaporkan dan itu tentu tidak akan charge ATM. Nanti nak berjelaskan sikit ni. Untuk ini yang ini adalah laporan entry yang dilakukan oleh KDB sendiri pada kontraktor. Yang aku kan kalau tuan segi sasaran dalam mesyuarat dan keselamatan bandar, dari awal KDB akan buat rentangan laporan ketidakpatuhan, laporan kerja dan sebagainya, dan ini adalah salah satu daripada laporan-laporan yang sedang ditangani KDB. Jadi kalau kita tengok 18, 19, 21 memang itu daripada KDB sendiri. Yang mana kalau kita tengok bilangan tidak mencukupi, sebenarnya kalau tengok dalam agreement antara KDB dan juga PKJ secara setuju disebutkan letak paling kurang 15 orang pekerja dalam satu masa. Jadi bila mana pengawas atau pemantau KDB di lapangan mendapati jumlah ini tidak cukup, mereka akan keluarkan entry lalu. okey. Okey, saya nak tambah sikit. Saya kira perkara yang dibagikan ni adalah ahli majlis yang bukan dalam bahasa kita maklum lah mereka. So, yang dinyatakan dalam ini adalah ekstrak daripada semua pembentangan yang dibuat semasa mesyuarat. Jadinya mungkin ada pihak yang tak hadir, tak maklum mengenai value. Cumanya bila kita ekstrak tu, kita akan ambil direct daripada pembentangan tersebut untuk dijadikan ini. So mungkin dia punya tu terlalu straightforward dan bukan alasan kita untuk menekan yang kek seperti mana yang Encik Idris sebut tadi. Okey, lagi. Okey, seterusnya lampiran G. Ya, ya. Habis lah. Kim. Kim, kejap, Kim. Kata ni, sorry semua memang tak dengar apa-apa tau. Okey, bagi laluan kat Kim, bagi laluan kat Kim. Yalah. Ya, ya. Tidak kedengaran. Tak dengar. Hanya sehari dia suara yang jelas. Ya. Bukan Saiman dengar tu. Tak dengar apa pun. Saya tengok semua orang ada buka the mic lah dan semua tak dengar. Kalau tak cakap tutup mic tu. Okey. Okey, Dengar pun semua berbisik je. Masih dalam
Masih lagi Jawatankuasa Penghinaan Bandar. Penghinaan bandar. Bandar tapi dah beralih ke laporan jawatankuasa lain? Belum. Indah bandar. Masih di Penghinaan Masih dalam Bandar. perindahan bandar ya? Ya. Okay, saya ada soalan ataupun ya soalan. Sila. Sila. Bagaimana ya? Ya, teruskan. Kalau kita lihat sepanjang PKP ada peningkatan jumlah di setengah kawasan untuk Aedes, peningkatan pembiakan Aedes di taman-taman. So apa ya cadangan atau langkah daripada pihak JPSA atau LKJ untuk menangani Aedes ya di musim COVID-19? Terima kasih yang bahagia Datuk YDP dengar Pak. Sebab kita tidak boleh mengajukan program-program pencegahan seperti biasa. So ada langkah-langkah dan cadangan yang boleh diutarakan. Boleh ni. Terima kasih yang bagi Datuk YDP dan juga Puan Sharifah yang bertanya tadi untuk apa namanya kawalan denggi semasa musim PKP ni memang yang PKJ kita kerjasama dengan pejabat kesihatan daerah dalam menjalankan aktiviti fogging, search and destroy dan sebagainya. Dan walau bagaimanapun untuk langkah seterusnya pada awal minggu ni kalau tak salah saya Bahagian Perulahan telah mengiklankan untuk pelantikan Pest Control Operator yang mana jabatan telah mensasarkan sebanyak 5 zon yang akan kita lantik Pest Control Operator bagi membantu kerja-kerja kawalan denggi. Yang mana kontrak untuk PCO ni pula kita akan ambil tempoh yang agak panjang pada kali ini. Kita akan ambil lebih kurang dalam untuk tempoh 12 bulan. Jadi dia akan mula berjalan tahun ni sehingga awal tahun hadapan lah. Kita harapan kita sekarang ni adalah untuk kita mengawal kes denggi dan kita akan cuba merebut kembali tempat ke-4 dan seterusnya. Sebelumnya kita di tempat ke-4 dan pada awal PKP tempoh hari kedudukan tersebut telah diambil oleh daerah Gombak dan basic kes kita dengan Gombak sekarang lebih kurang 300 lebih kes lah. Jadi saya rasa dengan usaha yang terusan dan juga kerjasama daripada ahli majlis untuk malam ini juga pendudukan denggi untuk ahli majlis pun telah diluluskan oleh kerajaan negeri dan saya sekarang sedang merangka kaedah untuk menggunakan pendudukan tersebut sama ada kita akan gunakan seperti mana tahun-tahun sebelum ni ataupun kita akan gunakan kaedah baru itu saja. Okey. Boleh saya tak dengar tapi tak apa. Mungkin Tuan Izzuddin boleh jawab kemudian. Nanti saya WhatsApp. Cuma saya nak tahu lagi bagaimana kita boleh mengadakan sesi turun padang semasa PKP tidak melibatkan orang awam untuk menangani kawasan-kawasan yang agak tidak terkawal dengan gejala Aedes. So cadangan-cadangan turun padang itulah macam mana? Okey, untuk program turun padang dia lebih kepada hanya melibatkan kaki tangan majlis dan juga pejabat kesihatan saja. Kita akan buat kerja-kerja kawalan di lapangan dan juga kita akan jalankan aktiviti fogging pada waktu-waktu tertentu lah. Okey. Kerja-kerja untuk untuk kita membasmi denggi ini masih berterusan macam biasa.
walaupun ada PKP. Dia bersaing. Kita takut PKP, kita tinggal tinggi pula masuk. Dua-dua datang. Jadi dua-dua kita kerja kan. Dua-dua kita bekerja kat kerja kan, dia kerja kat kita sekarang ni. Kita akan bekerja untuk membasmi untuk ubah tinggi ni. Bersekali. Yang ni telah dimaklumkan dan diarahkan oleh Yang Amat Besar dalam mesyuarat yang lepas masa saya di Jabatan Ahli Alias. Memang kita buat dua-dua sekali. Ya. Tidak ada, kalau ada PKP kita tinggal tinggi. Kita sekali semua kita. Daripada carta ni, tu yang agak saya agak risau juga. Terima kasih Yang Berkaitan untuk maklumat Puan Raya. Taman Kawasan Permai terletak di bawah Dus Minik. Yang mana Dus Minik adalah di bawah pemantauan dan gerak kerja daripada Pejabat Kesihatan Daerah. Jadi ia sudah difahamkan gerak kerja di peringkat Pejabat Kesihatan Daerah. Bila mana di lokasi tersebut ada kes denggi di dalam rekod mereka, baru mereka akan jalankan aktiviti podik. Tetapi walau bagaimanapun, jika MPKJ telah melantik yang PCO seperti mana saya maklumkan tadi, kita akan cover sekali untuk kerja-kerja PCO di sana. Okey. Terima kasih. Sedikit pencerahan daripada Encik Izzuddin tentang adakah kita ada meminta pekerja-pekerja KDB untuk buat saringan COVID ataupun tidak, dan laporan minta laporan sedikit, adakah sepanjang PKP ni kutipan sampah kita ni banyak ataupun sama kuantiti je kan? Sekadar info lah. Terima kasih Yang Berkaitan untuk ini. Untuk saringan COVID dan test COVID, yang ini saya kena bincang terlebih dahulu dengan pihak KDB Waste Management kerana kontraktor tersebut telah dibuat pelantikan mereka sendiri. Yang keduanya melibatkan jumlah kutipan sampah di average lebih kurang sama, 600 ke 700 tan. Tak kurang. Dia tak kurang. Dia sampah memang kalau kita tengok dari segi kutipan sebidang memang dia kena buat juga. Seminggu 3 kali untuk kawasan lander, setiap hari untuk komersial dan juga kawasan rumah-rumah bertingkat. Kita yang menghadapi masalah sekarang di peringkat pengurusan awam, yang mana sebab tempoh PKP sebelum ni memang ada masalah-masalah tertentu di kawasan-kawasan perumahan yang melibatkan pengurusan awam. Ada budak sengaja yang mana persatuan penduduk tak bagi kontraktor masuk untuk menjalankan kerja betul rumput, longkang dan sebagainya. Kerana mereka mungkin khawatir ada body contact dan sebagainya. Jadi bila dah persatuan tak bagi masuk, kita pun terpaksa ni lah. Kita akur lah kan, tapi untuk PKPBD saya minta mereka untuk masuk. Cuma kalau dapat pasal saringan tu lah, sebab ada beberapa tak buatkan. Seterusnya satu lagi last tentang apa ni, tangkapan anjing. KP ni tangkapan anjing jalan tak? Sebab banyak tak dapat tangkap ke apa? Tak tangkap. Okey, itu anjing ada COVID lah. COVID tu kan? Sebab tu tempoh PKP 1, PKP 2 kita tak jalankan kerja-kerja tangkapan anjing. Kerana pada waktu itu memang staf di DBK kita terlibat secara khusus pada kerja-kerja kawalan pasar awam majlis. Jadi bermula PKBD baru kita keluar semula untuk buat tangkapan anjing ni. Sudah mula tak ini akan mula. Okey. Terima kasih. Ini berkaitan dengan tangkapan anjing tadi kan. Maaf sebab itu kita dah berjanji bahawa ahli majlis setuju kalau sebahagian yang untuk kita sediakan sangka. Tapi sampai sekarang sudah tanya spek untuk cara pengendalian untuk sebab beberapa tangga memang memohon semua ni. Is there any way kita boleh laksanakan perkara tersebut? Kalau tak silap saya dah hindarkan dia punya spek kepada ahli majlis yang mohon kepada JBK, memang kita dah berikan saya perangkap anjing tersebut. Nanti saya akan bagi lagi sekali. Dan kaedah yang kita laksanakan bila mana perangkap tu telah ada dan telah diletakkan di kawasan-kawasan tertentu. Bila mana anjing masuk ke dalam perangkap tersebut, ahli majlis boleh terus menghubungi JBK untuk kita buat apa ni lah. Untuk kita akan tangkap anjing. Okey. Sikit tu masih. Ya. Kita tak ada pensyarah tidak pada yang kena bincang kami nanti tak di sini lah daripada Tuan Din. Dia menjadi 2 tidur
So, dah buat tempoh apa ni PKP dah. ABC ke apa KBABC ke apa semua saya nak satunya kalian tu nak tengok satu kerja pembersihan awam ni yang dilaksanakan oleh agensi luar selain JKR dan maju apa yang macam pun yang jalan yang buah di belakang buat JKR dulu dan JKR di bawah maju dia pun lepas pandang. Dan yang keduanya sama dari sini tu pun tak pasal lain dia nak kewangan ke apa pasal tak kapal lembu ni Tuan Seriman di mana kita sekarang ni buat kes sekarang ni sebab kita dah dulu dan jadi dengannya belum selesai pasal dokumentasi perundangan tapi sebab dia mungkin banyak. Terima kasih Tuan Musi. Tuan Musi untuk makluman hari tu dah okey. Lepas tu bila PKP ni dengan usul sekali nama tarik mundur sekejap. Lepas ni saya akan cuba hubungi balik untuk expedite. Kita pun dapat banyak aduan di sekitar kawasan Pagi Lama dan juga kawasan Ranau berkaitan dengan leluasanya haiwan-haiwan ternakan ni yang merangkut bunga dan sebagainya. So kita pun moving to that. Saya pun banyak dapat panggilan. So selepas ni kita akan duduk balik, panggil balik pengusaha-pengusaha ni, especially yang contract provider ni untuk discuss balik term dan sebagainya dan seterusnya kita akan menterikanlah perjanjian. So pengusaha lembu ni banyak lagi lembu peliharaan. Masih lagi banyak tu. Kita kuarantin lah, tangkap kuarantin buat macam Kelang. Kelang kita kuarantin tu, Jabat Daerah akan tangkap semua. Kita kuarantin tu lah. So minta dipindah ke kita yang program yang lepas kita minta ke Kuala Langat, modern farming. Dia buat kandang ni ada kandang. Betul. Tapi kalau dulu pernah kita yang kes di West Country dulu kita tak pindah. Sebab sekarang tak pindah lagi. Itu pun gangguan terhadap air sungai tu. Jadi kita kena pengusaha lembu ni kena bagi amaran. Kalau sehari dua ni kita mantai sekali. Kalau sehari dua ni boleh mantai. Nanti boleh mantai tapi kita kena bantai pula. Okey? Nanti kita tengok lah. Okey. Tuan, last saya nak sekolah tak jelas tak mengapa. Tuan, during COVID-19 ini, walaupun saya tahu ni saat kita bersusah nak buat pembersihan awam, okay? But performance KDB sewaktu COVID-19 pun sangat penting. Tapi sewaktu COVID-19 mereka pun tidak perform. Mohon ambil tindakan terhadap kontraktor mereka ni yang tak bertanggungjawab sebab memang ada banyak masalah services perkhidmatan mereka. Okey, jadi itu saya nak pinpoint kat sini ya. Okey, Pak, itu sahaja. Okey, saya dah cakap dengan Cik Zudin, saya nak panggil CEO tu, Haji Ramli, untuk kita selesaikan masalah lah. Memang saya tengok dia potong bumbu tu, dia blower tu sedang parit di dalam jalan. Banyak kali kena lama dia buat kerja macam tu. Jadi bila masalah banjir tu balik pada kita lah. Jadi saya pun dah, Cik Zudin pun ingat dah belas pada Haji Ramli, dia pun dah WhatsApp saya. Terima kasih. Okey, kita memang kita ambil perhatian. Okey, terima kasih. Okey, baik. Seterusnya lampiran G. Lampiran G ialah laporan mesyuarat Jawatankuasa Kawalan Perniagaan dan Kesihatan Bilangan 3 2020 yang telah diadakan pada 16 Mac 2020. Sila. Saya ingin mengucapkan terima kasih datangnya kepada jabatan-jabatan yang membantu peniaga-peniaga dan kontraktor kembali bekerja, terutamanya kepada Jabatan Pelesenan yang pantas menyelesaikan masalah last Thursday ya. Khamis lepas yang queue kita sampai sejam, dia bertindak cepat. Kalau tidak, saya rasa ada orang yang pingsan beratur. Jadi sementara itu saya sini ada terima permintaan lagi. Ada makcik-makcik yang nak jual nasi lemak, ada yang nak jual pau, ada yang nak jual buah-buahan musim. Jadi apa pendirian majlis terhadap permohonan bagi termasuk
Ini tak berlesen ni. Ini penjajian tak berlesen. Sebab kalau kita tak lesenkan mereka, tak permikan mereka tetap meniaga betul. Lepas pada saya, sebab zaman PKP ni ada masukan kita kawal. Kawalan dia boleh mengawal tak? Kalau dia boleh kawal kita pun, tapi saya percaya dia tak akan boleh kawal. Dan saya pun dah survey pada hari Ahad lepas, pusing. Memang dia orang tak boleh kawal. Dan kita lihatlah berbagai pusakan kita yang di penjajian, kita di pejabat pun tidak terkawal. Sebenarnya itu sebab kita bagi slowly. Sebab saya dah baru ni kita lihat di Kerajaan Negeri pun, bila kita buka kaunter hasil pejabat tanah pun, dia sendiri yang datang tu tak boleh kawal. Bila tak boleh kawal, dia akan menyebabkan penyakit. Pula menyebab penyakit di balik pada kita. Jadi dia selangkah dia tak pakai. Dia tak ada langkah-langkah. Jadi kita risau kat situ. Memang macam-macam itu boleh, tapi kita tunggulah lepas 9 Jun. Kita tengok macam mana. Tapi kalau yang ada permit tu mungkin lesen ada pandangan. Kan? Untuk maklumat yang Datuk Panusi dan juga okey, untuk maklumat ahli mesyuarat semua, setakat ni yang berlesen yang berpermit dengan kita ada 199. Dan saya pun dah berbincang dengan Datuk Panusi yang mana untuk 199 ni kita akan keluarkan permit dulu dengan mengikut SOP yang telah pun dibuat oleh Jabatan Presidenan. Dan sekiranya kalau kita lihat 199 pemegang permit ini berjaya ikuti SOP yang kita tidak terima apa-apa aduan yang berkaitan, jadi kita akan pertimbangkan untuk permohonan baru bagi permit-permit itu saja sebagaimana yang Datuk Panusi maklumkan tadi. Okey. Kita prihatin, kita akan ambil perhatian. Kita selesaikan. Encik Syariman pun ada pergi. Sebab kita terima aduan ni daripada seorang bekas KSU mengadu sebab betul PBT ni orang membeli barang-barang, membeli kuih-kuih tak beratur. Jadi siapa kerja nak salah? Takkanlah kita staf kita yang ada Encik Syariman punya satu orang yang kerja kita nak menjaga dia. Jadi susah. Tak boleh nak dikawal. Masyarakat kita bukan masyarakat yang kita boleh. Susahlah kita, tuan-tuan dan puan-puan bermaklum lah. Kadang kita sendiri pun kita nak kata dia kata kita jaga kita, tapi dia dekat dengan kita pun susah juga. Jadi kita kena tengok. Tapi dia meniaga juga. Dia meniaga juga, tapi kita tahu ke dia tu okey tak okey. Yang datang tu hantar kerja duit tu duit pada COVID. Kita tak tahu. Sekarang tuan-tuan dan puan tak tahu siapa yang ada bawaan benda ni. Mungkin dia ada, tuan-tuan ada, kita tak tahu. Benda-benda ni sekarang dah sedar. Kita sekarang kita menunggu yang kajam ni. Kalau kita punya pasar ni ada positif, saya tak tahu, minta maaf lah. Kita mungkin kena PKPD lah kita. Dah ada. Ada keputusan. Depan home video. Datuk Panusi, mungkin boleh considerkan tak yang tentang yang permit tu, untuk yang kalau mereka akan datang yang majlis yang sedia ada masih kosong begitu, atau mereka yang ada penganjur tak tahu akan mereka tadi saringan yang telah dibuat oleh pihak KKM yang telah diatur oleh pihak jabatan ke atas kedai-kedai pasar, 6 pasar yang di bawah kendalian UJPH. Semalam yang kita laksanakan di Dewan Seri Cempaka yang melibatkan peniaga dan pekerja pasar Kajang, dan daripada maklumat yang terkini yang kita boleh malam tadi, terdapat 3 yang mempunyai bergejala tetapi telah diarahkan untuk berhenti. Jadi yang lain, pasal-pasal lain perlu kita dapat maklumat daripada pasal Kajang bergejala dan bukan warga negara kita lah, bekerja warga asing. So untuk maklumat, untuk pasal Kajang saja 3 yang bergejala dan diarahkan untuk self-quarantine. Maklumat untuk pasal-pasal lain belum positif lah dia untuk bergejala. Kalau ada untuk warga asing ni dia tak macam kita, dia nak keluar, dia
dia takut tapi dia tunggu lihat kan sebab dia tak bergejala dia kita tak tahu. Jadi so, kalau makcik-makcik indoor ni kena hati-hati lah. Saya kena hati lah. Biasanya saya tahu penjanji ni indoor lah ramai. Memang. Okey. Itu secara tapi yang ada permit tadi Puan Lim kita boleh teruskanlah, kita lesen akan lihat. Yang tak ada permit ni kita kena tunggu dululah sebab kita pun tak tahu. Kalau kalau sepatutnya yang ada permit ni pun dia kena mengesahkan dia disihat. Sepatutnya dia dah saring dulu sepatutnya. Takut dia tak disaring, dia bawa jaring kan. Kita tak saring dia bawa jaring. Dia bagi kat kita. So kita kena hati-hati lah. Saya tak pergi pun kalau makcik tu. Lawa pun tak pergi lah. Okey. Datuk Mesti nak tanya. Ya. Okey, sewaktu PKP ini, sales pelaksanaan jatuh berapa persennya? Nanti kita bincang dalam syarat kewangan. Nanti kita Okey. Lesen, pendapatan lesen dia drop. Dia yang risau sekarang cikgu nikah lah, duit dah tak ada. Okey, ada lagi? Kata. Saya nak tanya sikit mengenai pasal 2-3 hari ni saya ada nampak ada sikit runtutan, terutamanya mengenai bahagian pasar Ramadan. Proses tu dah melalui 2-3 bulan lepas kan. Ada yang dah menyewa, ada yang dah bayar. Jadi saya nak tahu macam mana bahagian presiden dah ambil tindakan pasar Ramadan ni yang penganjur yang pada saya mungkin lah detail ni pada saya dia antara dia dengan penganjur bukan dengan PJJ. Pasar Ramadan ni dah memang dalam kategori yang tidak dibenarkan oleh MKN, bukan PJJ, dalam MKN, Majlis Keselamatan Negara. Dia ada gerakan negeri dan gerakan negara, bencana daerah, bencana negeri dan bencana. Dan ini sekarang masuk dalam bab bencana. Dan kalau dia dengan penganjur tu, urusan dia dengan penganjur, bukan dengan pihak PJJ lah. Yang penganjur tu kita tidak. Ada apa Zalina? Nak tambah? Okey. Tak ada. Untuk pasar Ramadan kita tak sempat pun hari tu untuk kita buka kepada Saya ada 2 perkara. Okey, kita tak sempat lagi. Boleh dengar? Kejap. Boleh dengar saya? Kejap. Mana? Puan Syarifah ke Puan Lim? Ya, okey, kejap. Saya. Kejap. Okey, Lina. Okey, so untuk makluman mesyuarat kita tak sempat lagi untuk pasar Ramadan. Kita tak buka pun, kita tak buat apa-apa tindakan untuk pasar Ramadan. Cuma saya difahamkan ada pihak penganjur yang dah terus mereka dah maklum walaupun surat kelulusan tidak semua kita bagi lagi pada penganjur-penganjur ni sebab kita ada banyak bedaan. Tapi mana penganjur yang dah maklum awal melalui mesyuarat dan konsil presidenan, mereka dah buat kutipan kepada peniaga-peniaga yang ingin berniaga dalam tapak-tapak yang dibenarkan. Jadi untuk berkaitan dengan isu ni, Jabatan Presiden kita memang ada buka kaunter khas untuk isu Ramadan tadi dan kita akan hubungi penganjur-penganjur tersebut untuk mereka menggunakan duit permit Ramadan tadi. Dan saya difahamkan setakat ni lebih kurang 60% duit kutipan yang diambil daripada negara tadi telah pun dipulangkan oleh pihak penganjur. Sebab sekiranya mereka tidak pulangkan, kita akan senarai hitamkan penganjur-penganjur tersebut daripada menjadi penganjur pada masa akan datang. Penganjur lah kena. Okey. Ada habis. Macam mana persiapan kita gaya ni biasanya orang berniaga jual lemang, jual apa, dia akan mula operasi lah dekat kita akan mengambil tindakan ataupun keluarkan SOP, permit atau Saya senang, kalau dalam protokol tak boleh. Kalau berlaku aksiden apa nak bertanggungjawab, dia akan balik pada majlis dan dia akan saman kita. Ini kita kena ingat. Dalam protokol, saya sekali-sekali kalau macam Bandar Baru-Bangi itu, kalau saya minta Syariman boleh ambil tindakan sepanjang jalan Bandar Baru-Bangi itu yang boleh. Dan di session 7 saya lihat pun kerap akan berlaku kemalangan. Yang gerai bukan gerai lemang,
geraian hari-hari buka, dan saya lihat juga depan section bara pun kita kena maintenance dan disimin tempat parking, satu kesalahan besar. So kita kena mulakan operasi. Benda-benda tu memang saya akan lihat benda tu secara detail lah. Okay. Yang ni dalam protokol tak boleh, tapi lesen akan bagi, dia kena mohon pada lesen lah, lesen dengan penguasa akan bagi perasaan perkara tu. Kita bagi jual mang, tapi jangan jalan dalam protokol. Ada jalan tempat tertentu kita benar. Okay. Sama ada macam tu, untuk maklumat Cik Nafi, di kawasan Bangi Lama tu nak menghadap ke Trust Jenah, kita dah edarkan borang permohonan dan sebagainya. So lepas kita akan mohon yang sebagaimana trend yang lepas di kawasan jalan protokol yang kita tak maklumkan, kawasan Bandar Baru Bagi Kajang memang kita tak bagi. So macam outskirt ni, macam area Langan, Semenyih, Bangi Lama, itu kita tidak mengatakan tak boleh lah, tapi provided they have to come and then apply for the permit. Dan permit ni pula ada kita kenakan kos untuk pembersihan, memandangkan kebanyakannya selepas tinggal, bukan saja bulan puasa, dia boleh tajak sampai ke Hari Raya Haji pun ada. So dia punya 3 bulan bisnes ni dia boleh sustain selama setahun. So kita charge pembersihan dalam lesen. Mungkin Puan Zarina boleh explain lagi. So permit tu kita buat untuk bayar gaji? Tak boleh. Untuk permit lembang, kita bagi 20 hari. Okey. So dalam 20 hari ni, sekiranya kita menggunakan kemah saiz kecil, kita charge RM150 untuk 20 hari. Kemah besar RM200 dan untuk sampah kita charge RM200 sekali. Maksudnya kalau mereka sambung, mereka kena bayar juga permit dan kena bayar lagi cakaran. Sampah okey. 200. Kita boleh hari ni tak apa-apa. Sekarang kita mesti ada. Dia beri dengan ni. Maksudnya dalam 20 hari itu dia akan bayar RM200 untuk cakaran sampah. Cagaran. Ya. Sebab sekarang ni kalau mereka bila dia kena tunjukkan nama sebelum dan selepas. At the same time Jabatan Resina juga akan tengok dekat site. Kalau dia berjaya kosongkan, maksudnya bersihkan, kita akan mulakan balik cakaran. Tapi pengalaman kita sebelum ni memang tak ada pun yang bersih dan memang kita potong cakaran. Dia tinggal lah ganggu-ganggu dia. Macam di Singa Ramah tu depan Shell, terbongkar macam lembu kena sebelit. Dia punya bak kayu-kayu. Kita pun tak kat juga. Kalau dah kita tinggal di atas cagaran. Kalau ada cagaran kita kena angkat. Saya tambah sikit tu yang praktis yang lepas, kita bagi tahu awal dan kita akan buat collection tu on the spot. So bila kita datang dengan hasil apa semua, dia akan bayar di tempat. So bila kita bayar di tempat, dia praktikal lah. So dia tahu cerita, and then berapa charge dia, apa peraturan dia, apa do's and don'ts, and then kita charge on the spot, dia bayar. So method yang sama sebab kita dapat benar-benar kuasa untuk kulit duit dan sebagainya. So method yang sama kita akan 2 tahun je lah, kecuali jalan protokol tu tidak boleh. Bawa ini hasil pergi collect lah. Okey. Tak apalah, itu nanti pentadbiran uruskan. Okey. Okey, berkaitan dengan perkara yang sama, sebab apa yang saya dimaklumkan, yang saya ada maklum pada Cik Syariman, penduduk ada buat bantahan terhadap penjajahan di depan Tesco Semenyih. Ya. Dan saya dimaklumkan oleh Cik Syariman bahawa akan dilesenkan beberapa gerai. Itu saya faham. Kita dah tidak bagi borang. Kita dah bagi borang kepada peniaga-peniaga, tapi bukan semua yang akan dilesenkan. So kita dah bagi borang untuk diisi dan akan diproses lah. So kita tak nak jadi bazar Ramadan kat situ. Tapi kita akan pamitkan mungkin yang tertentu sahaja. Okey, berkaitan dengan perkara yang sama, saya ingin mencarankanlah, sebab saya telah memaklumkan kepada pengurusi penduduk, sebab memang penduduk itu agak marah juga lah. Memang takut dengan PKP, dengan keadaan COVID-19, dan saya dapat beberapa banyak video lah suasana yang agak tidak teratur di situ. Dan juga ini berlaku tempat saya mengenai Kedai Aceh. Tetapi pendekatan yang diambil ke Kedai Aceh sebab mereka dah bayar sita tu dan buka balik, mereka telah hire rela. Saya rasa mungkinlah di antara beberapa perkara yang mungkin kita boleh syaratkan, mungkin ada beberapa gerai mereka kongsilah somehow, ambilkan rela yang boleh memastikan peraturan bila berlaku di kat saya memang bertempur dengan penduduk. Ada yang pengurusi minta tutup Kedai Aceh, ada yang minta dibukakan the convenience. Tapi akhirnya bila kita sita, Kedai Aceh itu bertemu dengan pengurusi dan mereka mengambil rela
untuk solve win-win situation. Mungkin kalau kita rasa antara syarat yang mungkin kita kenakan bagi yang pembukaan gerai ni, mereka sebab kalau kita buat customer kita tak mampu dengan keadaan yang agak banyak. Mungkin yang ni antara perkara yang mungkin boleh kita, sebab suasana mereka macam mana cara macam cakap lah, mereka cari ni bukan untuk duit lebih raya kan. Kebanyakan is day to day punya basic yang kehidupan yang perlu mereka fikirkan juga. Itu satu perkara yang bila kita nak ni, saya terpaksa imbal antara dua perkara demikian kan. Itulah mungkin kita kena fikirkan agar mereka sendirilah kot kena fikir macam mana mengambil rela untuk memastikan pematuhan kepada SOP. Yalah, kita patut dia lah, dia kena bagi pada kita gambaran bagaimana dia boleh mengawal. Bukan kita nak mengawal dia. Dia kena kawal orang yang datang dan kawal perniagaan dia. Kita tak ada masalah, tapi dia sendiri mesti ada inisiatif lah. Saya pernah bincang dengan pengarah lesen. So dia kena bagi proposal. Tak bolehlah dia nak buka-buka kita bagi lesen dan berlaku apa-apa dan kita jadi sukar kita nak mengawal. Jadi ya, kita ni semuanya daripada atas sampai ke bawah kita nak kena jaga. Jadi itu. Jadi kalau dia ada, kalau puan tadi dia kena ada rela kan. Okey, tapi kalau buat penjaga Aceh ni, kalau dah memang kita punya dan dah dalam maksudnya dalam negara dan memang polisi dan dah tak boleh lah. Kalau pelesenan tak boleh lah, masyarakat kita kena tahu lah. Itu saja. Tapi masih mereka lagi masalah dari segi legaliti lah, sebab kedai Aceh masih lagi memandangkan dari segi legal tu. Sebab kawasan kedai Aceh ni memang yalah, dia Aceh ni mana-mana pun dia ada. Ada kedai lain yang akan tutup. Percayalah, saya tak tengok dah tengah ramad habis semua kedai tutup. Aceh ni saya yang ini katanya lah 2 kali 3 kali timbang barang kurang lah. Katanya saya ada orang kita, tapi pasal dah tengok di Sungai Tangkas, di Sungai Ramal, memang baru ni kita dah satu dia memang pekerja tu Aceh semua. Bahawa dia punya owner di Seksyen 8 dan saya kata dah memang dia tak mau kan. Jadi yang tu, jadi kita harap rakyat kita ada, sebenarnya ada yang tapi sebab Aceh ni dah monopoli banyak dan kita dari segi pelajanan kita tengok. Okey. Dia Datuk tadi ada sebut jalan protokol. Jadi saya nak tahu jalan Suakasih di Bandar Tunun Buseton dia boleh klasifikasi sebagai jalan protokol sebab sana main road kepada Bandar Tunun Buseton. Lepas tu kiri kanan memang ada banyak gerai-gerai negeri tu kan. Dekat mana saya dah tengok dia ada jual lemang tepi tu. Jual lemang, ada jual buah-buahan. Saya rasa semua tak ada. Ada jual cendol lagi. Saya rasa semua tak ada komik. So kita kena mula lah. Tindakan-tindakan tu kita tak boleh biarkan benda-benda ni. Jadi kita jadi kacang ni kalau kita nak naik taraf bandaraya tak macam tu rupanya. Banyak kesan. Kita kena pandang ke depan. Memang kalau saya punya pandangan, kalau kita ada tempat-tempat yang zon yang boleh kita dijadikan penjaja tu, mungkin kita akan usahakan. Kita cari tempat yang beberapa zon yang boleh kita pajak pada kerajaan negeri dan kita sewakan kepada penjaja. Dia kena bayar lah, bukan percuma kan. Jual nasi lemak RM2 takkan lah. Nasi lemak RM2 untungnya 20 sen mesti ada. Jadi dia pun kena membayar petak-petak yang kita peruntukkan. Jadi yang kita boleh lihat nanti. Okey, kita dah panjang lesen ni. Semua tu kita tengok dah. Okey. Seterusnya Datuk Musi, kita dah selesai di agenda ke-6 iaitu kena pembentangan laporan syarat terkuasa. Betul ke agenda? Tadi tu Oh, panjang. Saya ada soalan tadi. Over dah. Boleh. Saya tak dengar. Boleh. Tak dengar. So saya. Okey, bagi soalan puan nanti kita jawab. Bagi soalan. Sila. Okey, saya ada
Okey. PBT wilayah baru-baru ni di seluruh wilayah kita ada dengar dengan jelas bahawa telah diwartakan bahawa tiada lesen yang akan diberi kepada warga asing. Okey. So saya di sini saya nak penjelasan daripada pihak MPKJ bagaimana kita boleh melaksanakan di MPKJ ini secara keseluruhannya saranan tersebut. Maksudnya tiada lesen kepada warga asing. Contoh di dalam PBT saya pun masih lagi berluasa untuk kedai-kedai Aceh, kedai-kedai warga asing lah yang beroperasi. So saya adakah ini boleh kita buat time PKP ni kita boleh buat pemutihan untuk warga-warga asing punya lesen tu lah. So yang kedua, saya tahu hasil lesen akan drop dengan banyak because kita tidak ada aktiviti di Ramadan, penjaja dan semua itu. So bagaimana kita nak bantu lesen untuk tingkatkan itu? Mungkin bahagian penguatkuasaan mesti tingkatkan lagi lah kerja cadangan yang kerja-kerja tertangguh yang penguatkuasaan yang tak buat sebelum ini mungkin boleh dibuat zaman PKP ini, itu cadangan lah. Okey, puan kita ambil perhatian, kita akan buat tindakan susulan ya daripada saranan puan tadi. InsyaAllah kita sebenarnya Cik Tariman memang ada menjalankan perkara-perkara memang dilaporkan kepada saya dengan timbalan setiap hari lah. Dia orang tak boleh lari. Timbalan hari-hari yang tak ada orang. Pagi dah keluar dah saya. Lepas sahur je. Lepas sahur timbalan hantar mesej kat dia orang. Saya buka pula kan tau. Okey, semua tadi kita ambil perhatian dan kita akan buat kita ada pelan tindakan lah. Mungkin pelan saja kita akan berubah daripada yang ada sekarang. Kita cuba tengok macam mana. Okey, tak ada lagi. Habis kita dah nak raya. Okey, jadi ada lagi? Seterusnya kita ke agenda ke-7, pembentangan kertas bertajuk Kertas Makluman Pakej Rancangan Selangor Prihatin menangani kesan COVID-19 dan pakej Rancangan Selangor Prihatin fasa kedua seperti lampiran H. Ini ditekankan untuk maklumat masyarakat majlis mengenai
Ada. Betul. Kaitan dengan peniaga di Pasar Sungai Cuak contohnya, yang berniaga di dalam PT Produk Tambahan, apa yang kita rancangkan di page kita akan buat penggiliran dari segi perniagaan tersebut lah. Kalau di situ ada dalam 150 peniaga letak, jadi kita akan pecahkan kepada 2 sesi. Mungkin hari ini kumpulan A akan berniaga, esoknya akan kumpulan B akan berniaga, supaya kawalan itu dapat dikawal. Jadi apa yang kita khawatir untuk kita tidak bagi peniaga itu berniaga, walaupun di Pasar Kajang yang mana yang pasar yang ada ruang untuk makan ni, sebab sekarang ni dari segi pengurusan dan kawalan itu bukan di bawah pihak TPS, kita letakkan pada pihak pengurusan pasar lah. So buat masa ni dia setiap persatuan pasar telah melantik rela untuk bantu dari segi proses pengurusan kawalan. Namun begitu ada juga kelemahan yang kita tengok sebab kita pantau tiap pasar tersebut, walaupun kita tak kawal lagi tapi kita pantau, dan tempoh pemantauan tu kita dapati banyak perkara yang tidak dapat dipatuhi oleh pihak rela lah. Contohnya Pasar Kajang, kita dah tutup laluan untuk sekitar perimeter Pasar Kajang untuk buka satu saja akses. Namun begitu, oleh kerana sebab dia lantik rela ni, dia tak aware yang pengunjung-pengunjung ni masuk dari segi tepi-tepi pasar ni. So dari segi kawalan tu kita bimbang, takut tidak berlaku social distancing lah. Lepas tu kita tak mau peniaga ni berniaga sekaligus serentak. Jadi itu yang kita khawatir. Jadi dari segi untuk pengurangan sewa tu mungkin saya akan hentam satu paper. Mungkin sebab dia hari itu dia berbeza-beza. Untuk pemilik petak. Giliran berniaga. Kita giliran bekerja, dia giliran berniaga. Okey. Okey, yang lain tak ada tentang banyak. Okey. Kita dah sampai penghujung. Ada cerita tu banyak. Ramai pula staff-staff WhatsApp saya melarang tanya pasal bonus tu. Staff kan di majlis. Jadi kita belum dapat lagi pada kerajaan negeri. Dan kita insyaAllah kalau dapat kita nanti Tuan SU sila Tuan SU. Terima kasih Tuan Sehingga tadi dalam pembincang sebenarnya kita tahu sekarang ini hanya dalam bentuk perkabaran, bukan dalam bentuk kaedah dan sebagainya. Cumanya seperti mana yang dah dibicarakan dalam mesyuarat ini, kita akan ambil maklum bahawa pembayaran yang akan dibuat adalah tetap akan terakhir pada 9 Jun. Jadinya mengambil kira ini mesyuarat mungkin kita akan ambil maklum di sini bahawa sekiranya ada kaedah dikeluarkan dalam tempoh terdekat, kita akan buat pembayaran seperti mana arahan Pihak Besar Negeri, seperti mana biasalah. Kalau sebelum kita akan letak mesyuarat dan bersuplementar, tapi mengambil kira pelaksanaan pembayaran itu akan dibuat sebelum mesyuarat. Jadi kita ambil kira bukan itu diletakkan ataupun diambil maklum pada mesyuarat hari ini, dan pihak pembenaran akan melakukan pembayaran sebagai arahan mengikut kaedah yang dikeluarkan oleh Pihak Besar Negeri. So itu keputusan di pihak kita lah sekarang. So saya harap perkara ini dapat diambil maklum dan kita akan laksanakan bila tiba masanya nanti. Terima kasih tu. Okey, boleh meredakan sikit. Boleh belanja. Saya minta maaf, ada satu soalan lagi. Kepada frontliner kita, yang mana MP yang mengumumkan bahawa setiap frontliner itu ada 200 ringgit itu ya. Adakah PBT itu akan terlibat atau tidak? Yang ini kita surat pun tak dapat. Tapi yang frontliner PBT lah. Saya kata frontliner PBT lah. Yang ni kita kena tengok pada kerajaan negeri. Kita pun dah bagi nama dulu kan. Dan keputusannya tidak ada sebab dalam mesyuarat yang lepas masa saya di dekat negeri, frontliners yang diberi ni tentera, polis dengan kesihatan. PBT ni kita tak dapat lagi lah. Kalau ada kita laksanakan. Kita tengoklah ni macam mana, insyaAllah.
Okey. Untuk ada satu je soalan. Ada lagi satu. Ada satu apa? Sebab laporan apa kemasyarakatan ni tak dimasuk dalam ni. Sebab apa nama, kita dimaklumkan bahawa yang 10,000 yang kita benarkan untuk penyelenggaraan, tapi beberapa program yang mungkin kami tak laksanakan sebagai edaran rumah ni, adakah boleh kami apa buat tuntutan terhadap risiko lah. Dan juga bagi program-program tak, kita memang apa nama dalam suasana yang agak apa nama agak apa keadaan yang ada, kita menggunakan kaedah yang agak lain-lain sikit lah terhadap program yang kami laksanakan. Itu cuma soalan yang nak bertanya je lah. Daripada apa program-program yang telah saya pun dah hidangkan ke rumah, kan dia nak masuk tak kira tak ada terdiam sekejap lah. Itu nak tanya apa pendirian, apa pendekatan yang ditetapkan sekarang. Saya punya pandangan sebab perkara ni masih PKP lagi. Kita belum dibolehkan membuat aktiviti itulah. Jadi pandangan kita masih yang telah Kerajaan Negeri bagi itulah. Semua edaran apa-apa pun kena melalui JKM. Jadi kita berpegang pada itu. Kalau benda ni dah ada deadline, kita boleh laksanakan lah. Saya pun tengah berfikir lah macam mana. Mungkinan lepas PKP 9 Jun tu kita boleh syarat dan kawan-kawan kita fikirkan macam mana. Tak apa, aktiviti tak apa. Sebab 9 bulan raya pun tak ada kan. Raya ada, kita tak boleh dirayakan lebih daripada 20 orang. Mungkinan kalau nak bagi tu mungkin 20 orang je lah boleh bagi. Maksimum dia lah 20 kotak korma je lah. Sekali pagi 20, petang 20. Lewat malam 20. Dan nanti kita bincang balik, kita boleh bincang benda tu, tapi kita tak belanja tu ada kita buat dulu lah. Lepas tu kita ada pandangan lagi? Ada? Okey, kita boleh ucapkan penambahan. Jaga Raja, silakan. Salam sejahtera diucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kajang Dato' Haji Zulkifli bin Khalid, Timbalan Yang di-Pertua Tuan Haji Najmuddin bin Jamai, rakan-rakan ahli majlis, para pengarah jabatan, wakil media dan semua ahli mesyuarat yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum saya memulakan ucapan penangguhan pada pagi ini, saya bagi pihak rakan-rakan ahli majlis ingin mengucapkan selamat datang kepada Tuan Yang di-Pertua ke Majlis Perbandaran Kajang. Ini merupakan mesyuarat majlis yang pertama bagi Dato' Haji Zulkifli, dan semoga dengan pimpinan Yang di-Pertua, Majlis Perbandaran Kajang akan terus gemerlap. Pertama sekali, sekalung penghargaan diucapkan kepada para petugas barisan hadapan MPKJ maupun petugas belakang takbir di atas komitmen, dedikasi dan pengorbanan tuan-puan sekalian. Pada masa ketika kita semua duduk di rumah bersama keluarga, petugas-petugas ini berhadapan dengan risiko keselamatan, berhadapan risiko jangkitan, berpanas hujan demi kepentingan orang ramai. Bermula dari perintah kawalan pergerakan pertama hinggalah ke fasa keempat, sikit pun tidak pasukan kita ini jemu menjalankan tugas. Tahniah dan terima kasih diucapkan. Pada awal PKP, daerah Hulu Langat pernah mencatat jumlah tertinggi kes di Malaysia. Tapi kini dengan kerjasama pelbagai pihak, termasuk orang awam yang kekal mematuhi arahan, kita dapat melihat penurunan kes harian di Hulu Langat, terutamanya Mukim Ceras, Hulu Langat, Kajang dan Semenyih. Dengan adanya norma baru kehidupan, saya yakin kita semua pada mulanya mungkin agak janggal untuk memakai penutup muka setiap masa. Manakala perhimpunan, perjumpaan, program kemasyarakatan tidak lagi boleh diadakan. Namun, janganlah kita mensia-siakan pengorbanan para petugas. Janganlah kita menjadi penyumbang kepada berlakunya kes-kes jangkitan baru. Tuan Yang di-Pertua, dalam keadaan majoriti rakyat berkelut dengan meneruskan hidup kesan dari PKP ini, Majlis Perbandaran Kajang sebagai sebuah organisasi
yang prihatin dan mesra rakyat juga perlu melihat beberapa aspek bagi membantu meringankan beban rakyat yang terkesan. Saya menyokong pakej rangsangan Selangor Prihatin yang baru dibentangkan. Untuk satu, pengecualian sewaan premis BBT, dan kedua, pengecualian bayaran lewat cukai taksiran penggal pertama tahun 2020. Tuan Yang di-Pertua, kebanjiran warga asing yang terlibat dalam sektor perniagaan dan penjajahan merupakan salah satu perkara yang perlu dilihat secara serius. Kita lihat telah banyak pihak berkuasa tempatan yang mengambil tindakan ke atas para peniaga warga asing. Contohnya penguatkuasaan undang-undang kecil UK oleh DBKL bagi memastikan tiada warga asing yang akan terlibat dalam sektor perniagaan dan penjajahan. Walaupun hak milik lesen perniagaan dikeluarkan atas nama warga tempatan, tapi tidak dinafikan bahawa terdapat juga segelintir daripada mereka yang menyewakan lesen tersebut kepada warga asing. Orang kita hanya makan untung atas angin untuk menyewakan lesen perniagaan. Perkara sebegini perlu untuk dibenteras dan tindakan lebih tegas perlu dikenakan kepada pemilik lesen begini. Saya percaya usaha untuk membenteras peniaga warga asing ini bukanlah mudah. Namun, tindakan perlu dilakukan secara konsisten dan berterusan. Kerjasama daripada agensi lain seperti Jabatan Immigration adalah mustahak dalam memastikan usaha ini berjaya dilakukan. Kita lihat contoh di Pasar Borong Selangor. Setelah tindakan diambil kepada para peniaga warga asing, kini terdapat pertambahan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Tuan Yang di-Pertua, bermula dari PKP fasa pertama hingga kini, pasar pagi dan pasar malam masih tidak dibenarkan untuk beroperasi. Para peniaga pasar pagi dan pasar malam ini kehilangan punca pendapatan. Melihat kepada pasar raya lain, pasar awam dan perniagaan lain yang diberi kebenaran untuk beroperasi, adakah perlu untuk pihak MPKJ turut sama mengkaji keperluan kebenaran operasi untuk pasar pagi dan pasar malam pada masa depan kelak? Mungkin Jabatan Perlesenan boleh melihat apakah Standard Operating Procedure SOP untuk perkara tersebut. Ini kerana tidak selamanya kita akan menutup pasar pagi dan pasar malam. Alternatif dan kaedah yang sesuai dengan norma baru perlu difikirkan. Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, suka untuk saya menyeru kepada semua jabatan di Majlis Perbandaran Kajang untuk bersama-sama memikirkan apakah lagi perubahan yang perlu dilakukan bagi memberi kemudahan perkhidmatan kepada rakyat selaras dengan norma baru kehidupan ini. Perjuangan melawan wabak ini masih belum tamat. Setiap daripada kita mempunyai peranan yang perlu dimainkan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam yang merayakan Hari Raya. Tiada acara kunjung-mengunjung jiran tetangga dan saudara mara, dan saya kira hanya sambutan sederhana dalam keluarga masing-masing. Saya harap kita semua dapat menjaga diri dan menjaga ahli keluarga kita dari jangkitan wabak ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Berapa perkara saya dah sebutkan tadi. Selamat Hari Raya. Okey, kita dah sampai penghujung. Terima kasih kepada semua ahli majlis, atas timbalan pengarah-pengarah jabatan dan pada hari ini juga media. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Semoga kita terus memberi khidmat kepada masyarakat kita dan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Jumpa selepas Hari Raya. Kita jaga kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.